Apa yang kita pernah dengar daripada Haji Hadi? Pernah dengar tak Haji Hadi cerita macam mana nak tolong miskin tegar supaya dia keluar daripada kemiskinan? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali bersama saya dalam ulasan Madani 2 petang. Keresahan dan kebimbangan pendukung-pendukung Pakatan Harapan mengenai kempen PRN 2023 yang nampak slow kini kembali meyakinkan apabila munculnya Rafizi Ramli di satu ceramah di Dun Sikamat Negeri Sembilan semalam. Ucapan hampir 1 jam penuh dengan segala macam persoalan bagi menjawab segala macam pertuduhan oleh pihak pembangkang dan pada masa yang sama membalas serangan-serangan daripada mereka-mereka, termasuk membalas serangan Azmin Ali. Cuma malam ni nak ceramah, banyak-banyak orang yang nak sentuh. Yang sentuh saya malam hari ni ialah Azmin Ali. Cari pasal lah Azmin. Dia tak tahu ke saya nak mula ceramah malam ni? Orang tak kacau dia, janganlah kacau, ya tak? Hari ni berita Azmin sebut, dia kata Rafizi sebagai Menteri Ekonomi sudah hilang taring. Tak macam dia dulu kan. Juga inilah masanya Rafizi mendedahkan apa yang beliau lakukan sejak beberapa bulan lalu sebagai Menteri Ekonomi. Satu penjelasan yang sangat meyakinkan dan saya rasa menjadi peluru untuk menembak Perikatan Nasional pada PRN nanti. Menjaga golongan yang paling susah, iaitu miskin tegar. Macam mana kita nak basmi? Kita bangunkan dasar yang menyeluruh di peringkat kebangsaan. Kita pastikan bahawa kerajaan tidak cukup dengan hanya bagi bantuan saja, tapi kerajaan kena pastikan bantuan itu dalam bentuk infrastruktur dan juga dalam bentuk peluang menjana pendapatan. Apa yang kita pernah dengar daripada Haji Hadi? Pernah dengar tak Haji Hadi cerita macam mana nak tolong miskin tegar supaya dia keluar daripada kemiskinan? Saya berani sebut sebab saya dah semak, memang tak ada. Tak ada benar, bukan masyarakat kita. Sedangkan bila kami ambil alih kajian perpaduan, pendirian kita begini. Wahai kerajaan, memang kerja ni susah. Memang menoktahkan kemiskinan ini akan menjadi beban besar kita. Tapi apalah guna menjadi kerajaan kalau golongan yang paling lemah itu kamu tak bantu. Sebab itu pandangan kita dan kita laksanakan dengan kementerian walaupun tidak pernah dicuba sebelum ini bahawa tidak cukup untuk bagi bantuan. Jangan bagi ikan sahaja, bagi joran. Ajar mereka cari pendapatan, bina keyakinan daripada golongan-golongan miskin tegar dan B40. Beliau menjelaskan mengenai program vending machine yang banyak mendapat kutukan dan cecaan oleh pihak pembangkang. Dan saya rasa penjelasan ini sangat jelas dan pasti membuka mata mereka-mereka yang selama ini mempelekehkan usaha beliau ini. Saya tahu awal-awal dahulu orang PN dan pembangkang dia pelekeh, dia kata, "Alah kamu, aku ingat bijak sangat. Rupanya kamu buat vending machine saja." Saudara-saudari, saya nak ajak fikir macam ini. Jadi daripada satu dekad ke satu dekad, usaha itu mesti bertukar. Bezanya begini. Orang yang miskin memerlukan satu tempat untuk mereka berniaga supaya orang boleh beli. Baik. Sebenarnya tak perlukan bangunan pun, gerai pun. Yang kita perlukan ialah tempat menjual, asalkan tempat berniaga itu betul-betul tempat tumpuan orang ramai. Dan yang penting, kita nak pastikan tak payahlah dia ambil orang bekerja, bayar elektrik, tunggu kat situ 1 hari. Sebab itu kita tengok secara ekonominya, yang paling baik kita bagi dia vending machine. Sebab setakat ini daripada mereka yang menerima vending machine ada 100 unit pertama ni kita semak. Kita pasang di tempat-tempat strategik di seluruh negara. Paling kurang 1 hari dia dapat 150 ke 200 ringgit sehari.
Ada yang dapat RM600 sehari. Ada yang dapat sampai RM800 sehari. Dan dia tak payah bayar sewa, tak payah bayar elektrik, hatta dia tak payah duduk dekat situ pun. Jadi banyak yang dapat peluang ini dari kalangan miskin dan miskin tegar, dia buat dua kerja. Ini lebih baik daripada kerajaan buta-buta bagi duit. Kerana mereka dapat pendapatan, dia yakin mereka belajar berniaga dan mereka akan dapat pendapatan bersih lebih kurang RM1,000, RM2,000, RM3,000 sebulan. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk kita tolong orang miskin? Daripada kita sembang, takutkan dia, oh Pak Cik, kalau Pak Cik undi UMNO ke, undi Pakatan ni, habislah kita. Cina lah belakang di Kelantan. Saya yakin usaha beliau ini akan mencapai kejayaan dengan segala macam formula dan juga rangsangan daripada pihak kerajaan. So, siapa-siapa saja boleh mengambil peluang untuk menjana pendapatan, terutamanya bagi mereka yang berada dalam golongan kemiskinan. So, saya ucapkan tahniah kepada Rafizi atas usaha beliau. Saya percaya bagi lagi masa, pasti mereka-mereka yang mencerca menghina beliau akan kecewa dan iri hati. Kita tidak pernah melihat semua benda ini sewaktu kerajaan terdahulu. So, berilah keyakinan, sokonglah Rafizi dalam apa yang beliau akan laksanakan. Percayalah, formula dia akan menjadi kenyataan. Bukan formula kosong seperti yang dicanangkan oleh mereka-mereka daripada pihak pembangkang. Sekian daripada saya untuk ulasan Madani 2 petang. Sekian dulu. Terima kasih. Teruskan beri sokongan kepada HRC Channel.